Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Ya, sila Yang Mulia Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Di-Pertua, saya memohon untuk menjawab soalan yang dibangkitkan oleh YB Sibu mengenai program Bantuan Rakyat Satu Malaysia, BRIM, bersekali dengan soalan yang dibangkitkan oleh YB Serdang pada 2 Julai, YB Setiawangsa 8 Julai, YB Rasah 9 Julai, YB Tanjung Manis 10 Julai, YB Segambut 10 Julai, YB Saratok 16 Julai, dan YB Kalabakan 16 Julai. Ya, sila Yang Mulia. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan telah meneruskan sekali lagi program Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM 2.0 pada tahun 2013 sebagai usaha untuk membantu meringankan beban rakyat Malaysia, terutama keluarga yang berpendapatan rendah, serta selaras dengan peralihan kepada dasar pelaksanaan subsidi bersasar ataupun targeted subsidi dengan izin. Bantuan ini diberi kepada isi rumah berpendapatan RM3,000 dan ke bawah, serta diperluaskan kepada individu bujang berpendapatan RM2,000 dan ke bawah. Pemberian BRIM 2.0 diberikan pada semua yang layak tanpa mengira kaum, agama maupun latar belakang politik. Pelaksanaan program BRIM 2.0 berjalan lancar dan usaha murni kerajaan ini telah mendapat sambutan yang amat baik daripada rakyat. Bantuan tunai RM500 bagi setiap isi rumah dan RM250 bagi individu bujang yang layak ini telah dapat membantu sedikit sebanyak meringankan beban belanja harian mereka. Dalam masa yang sama, pemberian bantuan ini juga dapat merancakkan aktiviti ekonomi domestik. Terdapat 3 peringkat dalam pelaksanaan BRIM, iaitu peringkat pengedaran borang BRIM dan pendaftaran, proses semakan, serta yang ketiga peringkat pengagihan BRIM. Pengedaran borang serta pendaftaran BRIM telah bermula 1 November dan berakhir 15 Mei 2013. Proses semakan permohonan dilakukan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Proses dilaksanakan secara menyeluruh dengan semakan bersama data-data dari pelbagai agensi, antaranya Jabatan Pendaftaran Negara LHDN, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan. Keputusan berjaya atau tidak telah diedarkan melalui surat atau email. Secara keseluruhan, penerima BRIM 2.0 adalah seramai 6.8 juta orang penerima, atau 88.1% daripada jumlah permohonan, dengan peruntukan sebanyak 2.9 bilion. Rakyat yang menerima merangkumi 4.8 juta penerima isi rumah dan 2 juta penerima bujang. Dari segi jumlah kelulusan pengagihan mengikut pecahan negeri, Selangor merupakan negeri penerima tertinggi BRIM, diikuti dengan Johor dan juga Sarawak. Kerajaan juga telah mengumumkan untuk meningkatkan jumlah pemberian BRIM secara berperingkat daripada 500 ke 1,200 kepada isi rumah dan 250 ke 600 ringgit kepada individu bujang dalam tempoh 5 tahun. Kerajaan sedang meneliti secara terperinci jumlah yang bersesuaian bagi kenaikan pemberian BRIM setiap tahun dengan mengambil kira unjuran kedudukan keuangan semasa kerajaan dan juga selaras dengan hasrat kerajaan untuk menstruktur subsidi ke arah subsidi terarah. Terima kasih. Yang Amat Lengkong. Terima kasih Datuk Mentua. Pemberian BRIM merupakan satu program yang cukup baik dan memberi impak besar kepada rakyat dalam negara ini, dan ia merupakan satu daripada janji Barisan Nasional dalam pilihan raya yang ke-13, dan saya yakin ia akan ditunaikan oleh kerajaan. Cuma apakah antara perkara yang sedang menjadi pertimbangan kerajaan dalam usaha dan proses untuk menepati janji itu meningkatkan pemberian sebagaimana dijanjikan sehingga ke tahap RM1,200. Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, dari segi keupayaan kerajaan itu tidak menjadi masalah sebenarnya, sehingga RM1,200 itu janji kita ialah dalam masa 5 tahun, dan 2014 bermula akan dibentangkan dalam bajet 2014, dan kemudian 2015 sehinggalah ke 2018. Dan bantuan BRIM ini sebagaimana yang kita sebut tadi, ia adalah bantuan yang membantu dari segi yang kita panggil sebagai targeted subsidi dengan izin,
dan dia juga menambah kepada subsidi-subsidi yang lain yang diberikan oleh kerajaan pada rakyat. Kita bagi banyak subsidi, ya. Beras hancur 15, tepung, gula, minyak masak, gas memasak, petrol, diesel. Pesawah kita bagi subsidi, benih padi, baja padi, harga padi, ya. Kesihatan, pendidikan, nelayan, tol pun kita bagi subsidi. Jadi jumlah semua sekali subsidi itu 33 bilion setahun. Punya baik Kerajaan Barisan Nasional. Tak dengar kah sana? Yang berhormat Sibu. Okey, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya tambahan ialah kira-kira 80% daripada isi rumah di Malaysia, iaitu 5.2 juta, telah dibayar sebanyak 2.6 bilion di bawah Bantuan Rakyat 1 Malaysia 1.0. Menurut Menteri tadi, di bawah Bantuan Rakyat 1 Malaysia 2.0, bayaran ini telah meningkatkan kepada 2.9 bilion. Ini tidak konsisten dengan penemuan penyiasatan pendapatan isi rumah 2012 yang menunjukkan bahawa kata kemiskinan di Malaysia telah menurun daripada 3.8% pada tahun 2009 kepada hanya 2.4% pada tahun 2012. Di Sabah, penurunan itu telah lebih menakjubkan daripada 19.7% pada tahun 2009 kepada 8.1%. Jadi soalan saya ialah, adakah pembayaran Bantuan Rakyat 1 Malaysia yang meningkat ini menunjukkan bahawa kata kemiskinan di Malaysia sebenarnya adalah jauh lebih tinggi daripada kata kemiskinan yang dilaporkan secara rasmi? Itulah soalan saya. Panjang lebar teks yang disediakan. Dia beginilah, ya. Kita ingin membantu rakyat. Kaedah membantu rakyat ini ada dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah membantu secara mereka tidak sedar. Saya dah bacakan tadi secara subsidi dan sebagainya. Yang ini ialah bantuan yang kita beri terus kepada rakyat. Dan kebaikan BRIM ini jika dibanding dengan hasrat pembangkang, dia nak mansuhkan BRIM, dan pembangkang kata lebih baik kalau digunakan wang BRIM itu untuk menurunkan harga petrol. Tetapi satu perkara yang penting dari segi BRIM ini ialah dia menumbuhkan, memesatkan pertumbuhan ekonomi setempat. Itu yang penting. Sebab daripada Perlis sampai ke Sabah, kedai runcit laku, segala jenis pasar laku, pasar malam, pasar lambak, pasar apa lagi, pasar tani, pasar apa lagi ada, ya, semua sekali laku, ya. Jadi semua sekali itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat. Itu yang amat penting. Sebab orang yang dapat BRIM 500 dan 250 ni, dia tak simpan duit itu dalam bank. Dia akan membelanjakan BRIM itu. Dan kalau tiba BRIM RM1,200, ini bermakna untuk orang kampung, kerajaan membantu 2 bulan belanja hidup mereka. 10 bulan lagi mereka cari sendiri. Sebab 600 sebulan cukup untuk membiayai kehidupan satu keluarga di kampung. Dan soalan tentang data statistik dan sebagainya itu kemudianlah. Yang Langkawi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Sesungguhnya BRIM ini merupakan satu agenda bantuan kerajaan yang cukup baik dan bermakna kepada golongan pertengahan dan kurang berupaya dalam negara. Kita juga bersyukur kerana Kerajaan Barisan Nasional berjanji untuk meneruskan pemberian BRIM ini selagi Kerajaan Barisan Nasional memerintah negara ini. Soalan saya ialah, apakah kerajaan tidak bercadang untuk meningkatkan had pendapatan isi rumah dari 3,000 kepada lebih dari 3,000, katakan 5,000, supaya sumbangan ini dapat dirasai oleh
lebih ramai daripada masyarakat yang ada dalam negara kita. Kerana orang yang 5,000 pun ada mengut, mereka tidak dapat, yang dapat 3,000 saja. Isteri dan suami campur-campur dua dapat 3,000, yang lainnya tak dapat. Jadi soalan saya adakah pihak kerajaan berhasrat untuk meningkatkan limit ini daripada 3,000 ke satu nilai yang lebih besar, katakan 5,000. Soalan yang kedua ialah, bagaimana boleh berlaku di kawasan saya apabila pada BRIM 1.0 masyarakat makcik-makcik yang tua ni mendapat sumbangan BRIM, tetapi apabila mari kepada BRIM 2.0 surat datang kata tidak layak pula. Jadi ini satu perkara yang cukup tidak baik kepada pandangan masyarakat terhadap kerajaan. Dan soalan saya, apakah kerajaan boleh untuk memulangkan kembali kelayakan ini kepada mereka? Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Cadangan mengenai kenaikan daripada pendapatan 3,000 dan ke bawah pada 4,000 ke bawah dan 5,000 ke bawah itu sedang diteliti oleh kementerian dan kita belum lagi membuat apa-apa keputusan tentangnya. Dan satu perkara lagi, bukan hanya perkara itu yang kita sedang kaji, ada pandangan-pandangan semasa konsultasi bajet supaya BRIM ini dibahagi kepada yang lelaki dan juga wanita. Katalah kalau kita nak bagi BRIM RM600, kita letak dalam 2 sampul, 300 untuk lelaki, 300 untuk wanita. Agak-agak setuju YB sekalian. Sebabnya yang 600 itu ataupun 500 kalau kita bagi pada lelaki, yang wanita kadang-kadang kata tak sampai ke rumah. Atas pelbagai sebab lah agaknya. Mungkin ada kes-kes yang terpencil. Jadi ada cadangan supaya diberi 2 sampul. Yang datang itu sama ada ketua isi rumah lelaki atau ketua isi rumah wanita. Masukkan dalam 2 sampul, lepas itu kita amanahkan pada dia bagi pada suami atau bagi pada isteri. Yang itu pun kita sedang kaji. Selain daripada kajian untuk yang 300, 3,000, 4,000, 5,000. Mengenai kes-kes spesifik yang dimaklum oleh Yang Berhormat Langkawi itu, sila beri kepada lembaga hasil dan merayu juga kepada kita. Kita akan semak satu persatu. Mungkin ada silap di mana-mana kerana ramai yang menerima. Oleh kerana ramai yang menerima, mungkin ada silap-silap di mana-mana. Tetapi perkara itu saya kira adalah perkara yang terpencil dan boleh lagi kita berikan pertimbangan.